Stesen berikutnya, Kuala Lumpur. Hai semua. Dah sedia ke belum nak main ni? Kuat lagi? Okey, untuk permainan pertama ni kita akan main benda tersembunyi. Cari benda yang tersembunyi. Dah pernah main belum? Guess ke guess? Nak main lagi? Sebelum kita cari benda tersembunyi tu, cikgu nak cari apa beza yang ni dengan yang ni. Apa beza? Yang pakai baju. Yang mana pakai baju? Nak. Yang ni pakai baju. Apa kau? Alamak, tak lupa lah. Macam Ini kuat. cikgu tak buat, cikgu tak makan lagi. Mana ni? Baju. Baju. Macam mana je baju? Pandai. Lagi apa ni? Topi. Topi. Macam mana je topi? Topi. Pandai. Topi. Okey, yang ni apa beza? Baju. Dia tak pakai baju yang Macam mana? Apa dia? tak pakai baju yang pakai Yang ni baju. tak pakai baju, yang ni pakai baju. Okey, pandai. Macam mana je seluar? S-E-L-U-A-R. Seluar. S-E-L-U-A-R. Seluar. Sedia ke belum? Okey, semua boleh cari dalam kiraan 1, 2, 3. Dah cari makan kat sini nak bagi cikgu. Okey, hari ni cikgu nak main. Siapa nak main ya? Okey. Kita akan main muzik bola. Okey. Cikgu akan mainkan muzik. Kemudian cikgu nak semua pas bola ni kat kawan-kawan. Pas. Bila muzik berhenti je, orang yang pegang bola tu kena, bukan tak kalah. Dia kena teka apa gambar yang cikgu tunjuk. Boleh? Siapa nak mula? Kita mula daripada sini ya. Bila muzik start je, pas bola kat kawan-kawan. Boleh? Dan lepas tu daripada kumpulan ni pergi sini, pergi belakang tu, pergi sini, patah dari sini. Boleh? Dia boleh.
Cikgu nak bulan je siap. Kalau ekor tak payah buat tu. Tak Nak main lagi tak? Tak, beza ni ada apa? Tak, beza ni ada apa? Cikgu nak minta semua dalam bulan ni bina daripada Lego ni bina apa-apa je. Cuba gabungkan Lego-Lego tu ikut apa yang korang nak buat. Sabar dulu. Dengar. Jadi Lego ni korang gabung nanti jadi buat sesuatu. Boleh? Ya. Tak kisahlah buat rumah ke, buat apa ke. Okey. Kelindung dari burung? Oh, macam mana tu? Lalu ada hujan kan? Aha. Takut kena hujan dia masuk. Tu rumah tu burung. Oh, rehat. Yang warna hijau tu apa? Hijau ni. Ah. Saya orang boleh selamat kat luar. Oh, yang oren tu? Cikgu apa? Supaya orang kuat tak kena hudung. Bersih. Kita dah dengar kawan nak cakap apa. Kau mana jungkir? Najwa buat apa? Bersihkan cinta. Cikgu tak ada dengar suara lain. Dia kekal titik lah cikgu tengok. Robot. Tanya, kawan Yang mana suka? Lego. Dia apa tu?
Okey, boleh bermula dari sekarang. Okey, kita mula ya. 1, 2, 3. Jadi awak susun, yang tengok ni. Tengok ni. Dalam gambar ni, cikgu akan tanya apa yang ada dalam gambar ni. Lepas tu, awak kena pasti vokal apa? Huruf vokal apa? So, awak masukkan gambar ni dalam file tu. Boleh? Okey, boleh bermula dari sekarang. Okey, kita mula ya. 1, 2, 3. Ya ke ni? Tengok gambar tu, gambar apa? Hari apa lagi? Cuba mencari untuk jawapan. Dah. Kalau dah susun balik. Susun balik. Alhamdulillah, saya amat bersyukur kerana atas izin Allah kami berlima berjaya melaksanakan program Santun Masyarakat ini yang dijalankan selama 2 hari, iaitu pada 10 dan 11 Disember tahun 2022 bertempat di kelas Tabika Perpaduan Flat dalam Kota B, Kuala Lumpur. Saya akui pelbagai rintangan dan cabaran yang datang sepanjang tempoh merancang dan melaksanakan program ini. Tambahan pula, ini kali pertama saya diberi tanggungjawab sebagai pengarah program dan program tersebut perlu dijalankan secara bersemuka. Baiklah, dari awal perjalanan kami diuji dari segi penentuan golongan sasaran. Agak sukar untuk menentukan golongan sasaran disebabkan beberapa faktor hingga kami hampir menemui jalan buntu sebenarnya. Tapi Alhamdulillah, akhirnya kami menemui laman rasmi Facebook KTP Flat dan Kota B. Dari situ saya cuba menghubungi pihak sekolah berkenaan dan berbincang mengenai prosedur untuk melakukan program berkenaan. Seterusnya, perbincangan dengan ahli kumpulan juga menjadi semakin sesuatu yang cukup serius lah, kerana lokasi pilihan kami kini memerlukan kos yang besar dan mempercutikan soal keselamatan. Alhamdulillah, kami bersepakat untuk sama-sama saling menjaga dan cuba semampu yang bolehlah untuk menjayakan aktiviti ini. Sejujurnya, program Santun Masyarakat ini mengajar saya untuk lebih bersabar, berfikiran kritis dan berani untuk berkomunikasi dengan orang yang tidak saya kenali. Saya seorang yang pendiam sebenarnya, tetapi demi melaksanakan program ini, saya keluar dari zon selesa saya untuk menghubungi guru-guru Tabika Perpaduan Flat dan Kota, Ketua Seksyen Pendidikan Awal Kanak-kanak Jabatan Perpaduan Integrasi Nasional Kuala Lumpur (JPNIL), pemilik restoran Ali Maju Sdn Bhd, ahli parlimen setiausaha yang berada di Kuala Lumpur lah, dan ahli parlimen Masa Maju Kuala Lumpur.
Program Satu Masyarakat juga mengajar saya untuk menguruskan masa dengan sebaiknya. Hal ini dikatakan demikian kerana saya perlu teliti dalam merancang tiap gerak-geri saya agar penyediaan bahan dan alat pengajaran, penyediaan hadiah, persekitaran yang bersih, makanan dan minuman golongan sasaran yang kami sasarkan dapat disediakan seperti waktu dirancang. Program Satu Masyarakat ini mengajar saya untuk terus fokus. Hal ini dikatakan demikian kerana saya perlu meneliti tiap saat yang berlalu. Golongan sasaran kami yang lincah memerlukan pemerhatian yang berterusan. Oleh itu, saya sentiasa mengambil bahagian dan memberi komitmen dalam setiap aktiviti yang dijalankan. Walau bagaimanapun, tugas utama saya adalah untuk mengendalikan dua aktiviti, iaitu membentuk abjad dan acara penutup, iaitu penyampaian hadiah. Dalam PSM ni pun kita dapat lihatlah elemen kerjasama dan kasih sayang adalah satu yang wajib. Saya dan rakan-rakan saling membantu dan melengkapi antara satu sama lain. Golongan sasaran kami iaitu kanak-kanak tabika juga kelihatan mula selesa dan akrab dengan kami walaupun program ni hanya berlangsung selama 2 hari je. Jelaslah kita dapat tengok kat sini kanak-kanak dapat memberi kerjasama yang utuh dan gembira untuk menghadirkan diri selama 2 hari berturut-turut. Kanak-kanak ni juga gemar untuk berkomunikasi dan memberikan maklum balas kepada saya dan rakan-rakan. Secara keseluruhannya, murid-murid ini nampak gembira lah dan teruja dengan bahan dan alat bantu mengajar yang disediakan oleh kami. Minat dan semangat mereka untuk meneruskan program selama 2 hari tersebut sangat membara. Sedikit kelemahan yang ada pada saya adalah saya sedar yang kekurangan pada nada suara saya yang rendah. Akan tetapi saya dapat atasi masalah ini dengan menggunakan mikrofon dan speaker yang disumbangkan. Setelah tamat program Satu Masyarakat ini, saya dapat lihatlah situasi di mana murid-murid tabika ni dia gembira menceritakan pengalaman mereka kepada ibu bapa yang mengambil mereka waktu pulang lah. Ibu bapa pun kelihatan gembira tengok anak teruja dan meminta kami untuk meneruskan program seumpama ini pada masa akan datang. Setelah tamat program PSM ni, saya juga berperanan lah untuk menghantar surat penghargaan kepada penyumbang-penyumbang korporat yang menyumbang berupa wang dan makanan serta minuman untuk program kami. Jadi itu sajalah daripada saya. Terima kasih. Program yang telah dilaksanakan selama 2 hari ini telah berjalan dengan lancar dan baik serta bersesuaian dengan tentatif program yang telah ditetapkan. Tidak dapat dinafikan bahawa program ini banyak memberikan input baharu bukan sahaja kepada kami selaku pihak penganjur tetapi juga kepada murid-murid di tabika tersebut selaku komuniti sasaran bagi program Latih Si Cili ini. Saya telah mengendalikan 2 aktiviti semasa program ini dilaksanakan. Salah satunya ialah aktiviti cari benda tersembunyi yang berlangsung pada hari pertama. Aktiviti ini adalah untuk mengasah kemahiran bertutur dan juga kemahiran membaca murid melalui suaipadankan gambar raja yang ditemui. Semasa aktiviti ini dilaksanakan, semua murid aktif dalam mencari kepingan-kepingan kertas di dalam kawasan bilik darjah untuk membentuk gambar raja dan ini secara tidak langsung telah membantu untuk meningkatkan tahap perkembangan fizikal murid. Seterusnya, pada hari kedua pula saya telah mengendalikan aktiviti pertandingan mewarna. Aktiviti ini membantu murid untuk mengetahui fungsi-fungsi setiap warna yang terdapat pada lampu isyarat di samping mengasah lagi bakat mereka dalam mewarna. Semasa aktiviti ini berlangsung, semua murid memberikan kerjasama yang sangat baik kerana mereka memberikan perhatian yang sepenuhnya dalam mewarna gambar raja dalam helaian kertas yang diedarkan. Secara keseluruhannya, objektif yang dibina berdasarkan analisis keperluan adalah tercapai dengan jayanya. Majoriti antara kami langsung tidak pernah mempunyai pengalaman dalam mengendali dan menguruskan murid-murid tabika. Dan melalui aktiviti ini, kami bukan sahaja dapat mengasah kemahiran berkomunikasi kami dengan murid-murid tabika tersebut, tetapi juga telah memberikan pengalaman yang baharu yang sangat berharga bagi kami. Tidak dapat dinafikan bahawa program Latih Si Cili ini telah banyak menguji tahap kesabaran kami dalam mengendalikan program ini. Hal ini dikatakan demikian kerana pelbagai ragam yang tidak pernah kami temui semasa menjadi guru pelatih untuk murid-murid sekolah menengah pada PPG sebelum ini. Semasa program ini berlangsung, murid-murid di tabika tersebut terlalu aktif dan terdapat beberapa orang antara mereka yang sanggup untuk melakukan apa-apa sahaja untuk mendapatkan perhatian kami. Konklusinya, program Latih Si Cili ini berjaya melatih kami untuk menjadi lebih pekah terhadap realiti persekitaran seperti keperluan pendidikan komuniti terutamanya di sekolah. Program ini diberi nama Program Latih Si Cili.
Ia mampu memberi pendedahan awal kepada murid-murid tabika di kawasan tersebut tentang pelbagai kemahiran asas berbahasa. Antaranya adalah seperti membaca, menulis, mendengar, serta program ini juga dapat mengasah kemahiran berkomunikasi mereka. Aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan bersama-sama dengan murid tabika tersebut didapati telah memberikan sebuah impak yang besar kepada diri mereka. Semasa program tersebut, saya telah mengendalikan 2 aktiviti, iaitu muzik bola, yang mana aktiviti ini akan mampu mengasah kemahiran bertutur serta kemahiran membaca murid-murid tabika. Aktiviti yang telah dijalankan selama 30 minit ini telah memberi satu pendekatan baharu kepada diri murid-murid tentang cara-cara menyebut perkataan dengan betul. Pada pemerhatian saya, semasa aktiviti tersebut sedang berlangsung, murid-murid di tabika kelas perpaduan flat Danau Kota B sangat memberikan respon dengan pantas dan baik. Guru-guru perantis juga akan bertindak sebagai pembantu murid yang salah dari segi pertuturan dengan membetulkan cara disebutan mereka. Murid-murid di tabika ini juga menerima ajaran tersebut dengan baik serta mampu membaiki sebutan mereka. Selain itu, aktiviti kedua yang telah saya kendalikan ialah aktiviti kesedaran, iaitu kesedaran isu penculikan. Aktiviti ini telah dijalankan bagi menerapkan satu nilai, iaitu cakna dan waspada dalam diri murid-murid tabika tentang keselamatan diri semasa mereka berada di luar rumah. Murid-murid kelas tabika akan didedahkan dengan isu-isu penculikan dan perkara yang mereka perlu lakukan sekiranya ada di kalangan mereka menghadapi situasi mencabar tersebut. Guru-guru perantis akan memberikan nasihat supaya tidak menerima apa-apa barangan seperti gula-gula ataupun barang permainan sekiranya disuakan oleh orang yang tidak dikenali. Murid-murid di tabika tersebut didapati memahami isi yang ingin disampaikan melalui aktiviti ini. Berdasarkan pemerhatian saya terhadap keseluruhan program yang telah kami jalankan ini, saya dapati ia mampu memberi pendedahan baru kepada saya serta ahli kumpulan saya. Kami dapat belajar tentang pelbagai kemahiran hard skill dan juga kemahiran soft skill yang baharu dan juga menimba sebanyak pengalaman dalam mengelolakan program-program bersama dengan komuniti setempat. Program yang kami jalankan ini memilih komuniti, iaitu murid kelas tabika perpaduan flat Danau Kota B. Selain itu, kami juga dapat belajar untuk bekerjasama dalam menguruskan pelbagai hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan program dari sebelum, semasa dan juga selepas program. Yang saya dapat daripada PSM ini adalah saya melihat bahawa murid itu dapat meningkatkan kemahiran mereka, kemahiran komunikasi mereka sendiri antara satu sama lain dengan ataupun dengan guru mereka. Melalui aktiviti permainan Lego, mereka akan membina beberapa objek daripada Lego itu sendiri mengikut kreativiti mereka. Jadi, mereka akan kemahiran komunikasi mereka akan dipupuk melalui penceritaan mereka tentang objek yang dibina. Saya juga melihat melalui aktiviti bermain Lego ini, murid itu akan lebih yakin serta lebih berani untuk tampil ke hadapan untuk memulakan penceritaan mereka melalui objek yang dibina daripada Lego itu tersebut. Aktiviti PSM ini juga dapat meningkatkan kemahiran mendengar murid, terutamanya dalam aktiviti muzik suku kata yang melibatkan beberapa orang murid yang sentiasa mendengar dan teliti mendengar apa yang disebutkan oleh guru mengenai suku kata yang diajarkan.
Murid sentiasa peka dan dalam mendengar apa suku kata yang disebutkan oleh guru untuk menggoncangkan botol yang berisi kacang hijau. Melalui aktiviti ini, kita dapat melihat bahawa kemahiran mendengar dapat dipupuk melalui aktiviti muzik suku kata. Saya dan ahli kumpulan saya telah menjalankan program latih si cilik dengan jayanya pada 10 Disember 2022 sehingga 11 Disember 2022 yang lepas. Saya berasa sangat gembira dan bersyukur kerana diberi peluang untuk mengikuti dan menjayakan program ini di bawah kursus KPG 3013 Insan Guru Profesional yang telah dilaksanakan di kelas Tabika Perpaduan Flat Danau Kota B yang terletak di Kuala Lumpur. Selepas saya mengikuti program latih si cilik ini pada semester ini, saya telah mendapat satu pengalaman yang luar biasa dan mendalam bagi saya sebagai guru perantis. Banyak pengalaman, kebaikan dan manfaat yang telah saya dapat dan perolehi daripada program ini. Berdasarkan pemerhatian saya semasa berjalannya program tersebut, murid-murid di Tabika tersebut sangat seronok dan aktif semasa mengikuti aktiviti-aktiviti yang saya dan ahli kumpulan laksanakan kerana mereka bukan sahaja dapat belajar tetapi dapat bermain pelbagai jenis aktiviti yang menyeronokkan. Pembelajaran seperti ini sangat berkesan untuk meningkatkan tahap penguasaan murid-murid di Tabika tersebut. Saya telah diberi tanggungjawab untuk memimpin aktiviti yang diberi nama file vokal. Semasa melaksanakan aktiviti tersebut pada hari kedua, saya mendapati ada kekurangan yang ada pada diri saya seperti saya berasa sedikit gemetar pada awal pelaksanaan aktiviti tersebut. Saya berasa gemetar kerana terpaksa berhadapan dengan seramai 22 orang murid-murid yang dalam lingkungan umur 5 hingga 6 tahun. Walaupun mereka masih kanak-kanak tetapi saya takut tidak dapat mengendalikan mereka dengan baik semasa aktiviti dilaksanakan. Walau bagaimanapun, saya sangat bersyukur kerana mendapat kerjasama yang baik daripada murid-murid di kelas Tabika Perpaduan Flat Danau Kota B yang membantu saya menjayakan aktiviti ini dengan sebaiknya. Ahli kumpulan yang lain juga telah bekerjasama dalam membantu saya sepanjang aktiviti ini berlangsung. Aktiviti file vokal yang saya pimpin ini telah membantu meningkatkan kemahiran berfikir murid-murid berkaitan bahasa. Berdasarkan pemerhatian saya, murid-murid di Tabika tersebut dapat membunyikan huruf vokal dengan baik semasa menyanyikan sebuah lagu vokal. Mereka juga boleh mengaitkan bunyi huruf vokal dengan gambar yang diberikan dengan sebaiknya. Secara kesimpulannya, aktiviti yang dijalankan sepanjang program ini berlangsung mampu memupuk sikap kerjasama daripada semua ahli kumpulan. Selain itu, sikap kerjasama yang hadir ini mampu memupuk nilai murni dalam diri guru perantis. Selain itu juga, aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan mampu meningkatkan kemahiran bahasa kanak-kanak di Tabika tersebut sekaligus dapat mengasah bakat mereka dalam pembelajaran.